Yo, what's up, bersama lagi kita YouTube Essential. Okay, aku nak buat episode tayar besar, iaitu tayar besar part 2. Yang sekarang ni, yang macam korang tengok dekat bawah ni, aku dah tengah duduk ni ialah tayar besar yang episode sebelum ni. So siapa-siapa yang belum tengok lagi episode yang nombor 1 untuk starting tayar besar, korang boleh pergi dekat aku punya YouTube dan korang boleh tengok yang video sebelum ni. Dan ada juga yang tanya berapakah kos untuk aku buat rim lidi ni. Okay, jom kita tengok berapakah kos dia. Okay geng, macam korang tengok sekarang ni, ini ialah rim yang sebelum ni aku tunjuk, dan aku dah tunjuk 2-3 kali rasa dia. Dan ada juga yang tanya berapakah kos yang aku buat untuk rim ni. Aku buat dalam rim ni dalam 1000 lebih kemungkinan. Kenapa dia boleh sampai 1000 lebih? So kat sini yang aku beli ialah tayar dia. Tayar second dalam 300 lebih, aku dapat dalam RM320. Buyung dia macam korang tengok sekarang ni ialah buyung 125, iaitu alloy punya. Macam korang tengok yang depan ni dan belah bawah, yang belakang. Yang ini jelah aku dapat dalam harga 200 lebih, aku rasa dalam 290. Jejari dengan siap pasang, jejari ni ialah dalam 300. Sebabkan ini ialah susah sikit nak buat, nak balancing ni susah sikit. Rem depan aku dapat rem sahaja, harga dia dalam 330, dan rem belakang dia ialah RM410. So kos untuk nak buat rem besar ni hampir dalam 1000 lebih untuk rem, tayar dengan semua yang ada dekat sini lah. Tak kecuali dengan hub, custom bush, itu saja. Makan kos juga sebenarnya nak buat benda ni. Kalau ikutkan, kalau korang beli yang rem scrap, lepas tu nak masuk arm, nak custom balik, nak buat itu, nak buat ini pun mungkin harga dia akan sama. Kalau tidak, tayar je harga depan belakang dalam 1000 juga, hampir 1100 juga untuk tayar baru. Aku jimatkan kos pakai tayar second. Sebab apa? Benda ni aku nak cuba je, menjadi atau tak menjadi. Jom. Ekor aku dah buka dah, macam korang tengok sekarang ni. Ekor dah buka, lepas tu wayar pun, untuk wayar lampu dekat sini pun aku dah masuk ke dalam. Itu saja, yang ekor ni kita simpan lah. Kalau ada orang nak beli, kita tak jual lah geng. Sebab apa? Ini adalah first project untuk aku buat carbon hari tu. Sayang juga, benda ni yang paling fight, yang paling susah sangat aku nak buat geng. Memang susah gila aku nak buat. Dan sekarang ni kita kena pasang double stand, lepas tu kita masuk tayar besar. Jom kita tengok macam mana tayar besar. Tapi aku rasa kat sini kita tak payah pakai brake belakang sebabkan ada part yang aku kena potong. Jom, lepas tu kita pasang. Okey, esok baru kita pergi engineering shop. Lepas tu kita lay bagaimana yang patut kita kena lay. Ada part-part yang aku dah tulis dekat buku yang patut kena lay. Lepas tu bahagian depan kita tak boleh pasang lagi. Kita tunggu esok juga kita akan pasang, sebab sekarang ni waktu pun dah gelap dah, senja dah geng. Okey, jom kita pergi pasang tayar dulu, tengok macam mana. Okay guys, macam korang tengok sekarang ni, aku dah pakai rem besar, iaitu saiz rem ialah 5.0, lupa pula nak cakap, iaitu saiz 1. Tayar dia 180. Dan kat sini macam korang tengok ialah dia punya balance dia, nampak ke? Memang tak ada gapnya. Ini belum lagi aku masuk rantai lagi. Kalau aku masuk rantai, aku rasa memang betul-betul duit 1 sen pun memang melekat terus kat situ. Jom kita tengok apa yang best dekat sini. Okey, dia punya tayar dia betul-betul ngam-ngam belakang, tapi aku kena try balik untuk nak bagi dia solid. Mungkin cover set ni aku akan buka supaya aku nak dia nampak lagi solid dekat sini. Okey, macam korang tengok sekarang ni. Besar kan geng? Kita tak payah nak fikir apa-apa lagi. Esok kita pergi engineering untuk nak potong bracket ni. Yang ini punya bracket dengan dia punya fork depan lah, iaitu batang sub dia, yang batang sub yang semalam aku beritahu tu. Okey, jom kita pergi jumpa esok pula. Okey, hari kedua untuk aku buat GTB. Sekarang ni ada barang sampai daripada Sabah geng, iaitu bracket exhaust. Jom kita tengok macam mana bracket exhaust dia. Okey, inilah contoh bracket exhaust dia. Korang tengok tu yang full CNC punya, dan ada logo sikit kat sini macam korang tengok ni. Nampak ke logo dia? Nice kan? Memang nice gila. Yang ni ialah terima kasih yang kepada yang sponsor aku punya, iaitu dia punya IG mu. Alamak, IG dia pun susah sikit aku nak sebut kat sini. IG dia Habitual Art. So kalau korang nak order dia punya bracket CNC tu, korang boleh pergi dekat diorang punya IG. Yang ni dia punya IG geng. Ada design baru geng, ada design baru, iaitu macam design ala-ala Hypertech punya arm, tapi diorang hantar yang design macam tongkar punya. Okay, nice juga. Terima kasih kepada Habitual Art. Kalau korang nak beli, korang terus pergi diorang punya IG, dan ini dia punya IG. So korang boleh pergi diorang punya IG terus. Sekarang ni aku nak pergi engineering shop untuk nak siapkan kita punya projek GTB
Semalam dah tunjuk dah kan. So hari ni tak payah kita tunjuk. Kita nak siapkan untuk bracket belakang. Lepas tu dengan batang sub depan. Kalau batang sub tu dah siap, kita boleh masuk T-fork. Lepas tu kita masuk rem dan kita boleh set up. Single fork rest nanti kita pasang paling last. Yang penting kita pasang tayar depan belakang, baru kita boleh set up untuk single fork rest. Kita dah sampai kedai Achuan. Achuan ni itu engineering shop, machine shop lah. Macam korang tengok sekarang ni, kita sudah sampai gang. Okey, sekarang ni kita tak ada nak cakap banyak. Kita tengok barang-barang apa yang perlu kita skim. Aduh. Okey, macam korang tengok sekarang ni, yang perlu skim ialah ini ialah tebuk lubang. Ini saiz yang untuk spacer 4 skru punya. Ni ada part sini kena tebuk. Lepas tu yang ni bahagian ni pun kena lay. Yang ni bahagian ni besar je lay macam mana? Banyak ni. Ni aku dah ukur dah. Macam korang tengok sekarang ni. Banyak ni kena potong sampai sini. So kira dia banyak ni jugalah. Banyak ni kena potong. Itu saja. Yang ini dengan ni. Yang ni, yang batang ni kena lay lah. Bahagian ni kena lay untuk bearing yang aku cakap hari tu. Sekarang ni ramai yang tanya, bang kenapa tak nak pakai special bearing? Sebenarnya aku dah pergi semua tempat special bearing, memang tak ada. Aku tak faham lah yang dia pakai bearing apa sebenarnya. Aku dah pergi sana tempat, sini tempat, lepas tu pergi special bearing, memang dia tak ada bearing ni. Yang dia ada bearing standard je yang ngam-ngam. Sebenarnya kalau aku ketuk pun memang dia boleh masuk, tapi dia keras sikit lah dia nak masuk. So kita pergi cuan untuk buat benda-benda lah ni. Jomlah guys. Okay guys, macam korang tengok sekarang ni, aku dah siap dah buat. Yang ni lah untuk skru 4 lubang. So kita dah buat ngam-ngam so untuk skru 4 lubang punya. Yang ni yang macam aku tunjuk tadi tu, yang ni kena lay sampai habis. So nipis je lah gang. Ini untuk bagi dia terkeluar sikit. Aku tak nak skim caliper. So aku nak bagi dia terkeluar je. Sayang sangat lah nak skim caliper. Okay, yang ini dah ngam-ngam soy dah. Tak payah nak cari special bearing, pening-pening kepala gang. Itu saja. Dan balik kita boleh pergi pasang lah ini barang. Jom kita balik, lepas tu kita pasang. Apa lagi gang? Okay gang, aku dah sampai kat rumah. So ini barang-barang dia. Sekejap lagi kita nak pergi pasang semua barang-barang ni yang ada dekat motor. Betul lah, pasang-pasang barang-barang ni. Dan aku rasa aku nak masuk rem depan. Jom kita tengok apa yang jadi untuk kalau kita masuk rem depan, fork dan macam-macam lagi lah. Hari ni kita pasang brake belakang. Lepas tu kita pasang dengan tayar depan sekali. Lepas tu baru kita tengok apa yang jadi. Cun ke tak cun? Okey ke tak okey? Alright ke tak alright? Jom kita pasang. Sekarang ni macam korang tengok kat belakang ni, T-fork aku dah pasang. So kita akan pakai fork yang standard punya, yang fork lay aku punya. Dan ada part-part sikit aku kena masukkan macam korang tengok sekarang ni. Okey, yang ini ialah rem lama. Yang rem lama ni, spacer ni akan masuk rem depan alloy. Dan aku akan letak satu lagi spacer. Yang ini, yang dalam ni pun ada spacer juga. Untuk rem depan kena letak satu spacer dan letak spacer. So yang ini 15 mm. Yang ini pula ialah berapa? 6 mm. So tandanya 21 mm untuk bahagian depan, supaya yang bracket T ni tak payah nak buat apa-apa lah. Itu saja. Sebab aku dah try sebelum ni. Kita buka balik dan kita pasang balik kali ni. Okey, yang ini kita akan masukkan balik. Atas pun dah settle. Macam barang-barang yang macam korang tengok sekarang ni, semua dah bersirak lah. Part-part ni kita tengok dulu. Bahagian belakang, disk aku dah settle. Tapi sekarang ni kita kena cari plate disk ni, yang macam korang tengok sekarang ni. Okey, nampak ke? Ni. Okey, dalam ni ada satu plate untuk spacer dia. So spacer ni aku kena beli satu lagi. Spacer tu kena beli satu lagi untuk bagi dia betul-betul tengah. So sekarang ni kalau korang tengok gap disk ni tak apa nak tengah. Itu saja. Dan aku kena cari satu skru yang panjang, yang sebabkan spacer tu dah terlalu tebal. Skru yang ni aku tak boleh nak pakai sebabkan dia tak boleh nak ikat. So aku pakai skru 12 sementara ni, sebab aku nak tengok berapa mm aku kena beli untuk spacer belakang. Dan sekarang ni jom kita pasang fork depan dan kita akan pasang rem depan. Itu saja.
Okay, selamat pagi. So, semalam aku dah siapkan untuk pemasangan. Pasang je dulu, tengok apa yang okey, apa yang tak okey. Aku rasa ada part-part yang rasa macam kena buat balik. Macam ni korang tengok bahagian sini, macam korang tengok dia ada renggang satu jari tau. Yang ni kita kena buat balik sebab T dia lain sikit. Aku tak pasti T dia macam mana ni, T-fork dia. So aku kena buat balik. Ini kita akan buat next video. Lepas tu macam korang tengok sekarang ni, yang ini mudguard ni aku kena potong sebab dia akan sangkut dekat bahagian sini. Macam korang tengok ni, disangkut tayar. Dan apa lagi kat sini, single footrest. Okay, single footrest aku tak pakai yang ni, aku pakai brand Cardinal. Sebabkan ada masalah dekat bahagian sini. Sebab okay, kalau Rapido punya dia dekat sini tau. Dia dekat sini. Kalau single footrest Cardinal atau Racing Boy, dia akan kedudukan dekat sini. Aku tak nak kacau bahagian exhaust ni. Itu saja. Apa lagi? Okay, itu saja. Dan nanti kita tengok next episode ni kita nak tukar cover set ke atau kita nak stay cover set ni. Dan kalau kita tengok dari jauh, okay, kita dah set up GTB macam korang tengok sekarang ni. Itu saja. Kita tak nak cakap banyak. So kita tunggu next episode ni. Episode ni aku buat apa, korang kena tunggu macam mana aku buat setup GTB. Okay, itu saja. Sebenarnya korang, kalau korang kreatif, korang akan tahu macam mana cara-cara untuk nak buat GTB. Tak perlu nak pakai swing arm yang besar, nak setup betul-betul bawah tu macam SBK. Kalau korang rasa nak pakai tayar besar, ada cara dia macam mana nak pakai tayar besar. So aku buat cara ni untuk plug and play. Kalau korang tengok, okey, jom kita tengok dekat lagi sekali Okey, bahagian fork depan ni aku pakai fork standard. Fork standard cuma T-fork je tukar, boleh pakai tayar 120, tak sangkut. Cuma aku nak kekalkan mudguard yang standard. Lepas tu belakang kita pakai swing arm yang biasa aftermarket ni, tapi boleh pakai 180 geng. Okey, jom kita tengok bahagian belakang. Center ke tak center? Cuma dia lari sikit saja. Kalau korang tengok kat sini, sikit saja lari sebabkan tayar ni adalah saiz 180, besar sangat. Cuma dia lari sikit je kalau korang tengok dekat bahagian ni. Dengan sini dia lari sikit saja. Okey, balance. Lepas tu kalau belakang sprocket ni ada spacer macam korang tengok sekarang ni. Nampak ke? Tak nampak Okey, ada spacer. Aku letak wasil warna hitam. Sprocket ni aku dah kawan hitam. Yang ni adalah sprocket yang dulu aku pernah buat projek untuk nak buat blade Mamba dulu. Sprocket warna hitam. Itu je. Nanti mono nanti kita akan tukar yang setup untuk yang mono Tobaki. Sebab Tobaki pernah hantar barang dengan aku tak buat lagi. Kita akan set up mono Tobaki. Lepas tu dengan water pump Tobaki. Itu saja. Senang je nak set up gen tayar besar. Ikutkan modal yang aku buat. Harga dia kalau set up untuk ni, cuma aku set up untuk rem saja. Rem saja aku rasa dalam harga 1000 lebih. Itu saja. Yang lain semuanya menggunakan idea dan ada top up sikit dalam 100 lebih macam tu. So kos yang aku untuk buat GTB ni dalam bawah 2000 geng. Bawah 2000 korang boleh set up Dragster RR macam ni, iaitu konsep MV Agusta lah. So super motor pun macam ni. Itu saja. Jom kita jumpa next project dengan episod yang nombor 3 GTB Dragster RR. Jom, jangan lupa subscribe dan tekan like Okay, bye.